Sekiranya kerajaan melihat tentera-tentera Palestin ataupun mujahidin-mujahidin di sana ini sebagai pejuang kemerdekaan, maka dia tak akan jadi masalah. Kalau kita lihat mereka ini sebagai pejuang kemerdekaan, tidak ada masalah. Sedangkan dalam buku teks sekolah pun, sejarah, ada cerita tentang askar Melayu, ada cerita tentang krisis baling, proses kemerdekaan, dan perjuangan Melayu lawan Jepun. Dan di dalam buku teks sejarah, adakah memupuk jiwa anak-anak kita ini untuk pergi perang dengan Jepun? Tak juga. Sedangkan benda tu ada dalam buku sekolah. Cerita tentang Bukit Kepung dan sebagainya. Dan yang paling besar adalah kita ada Tugu Negara. Dan Tugu Negara di Padang Mabuk sana yang menunjukkan, yang memperlihatkan askar-askar yang mati, bergelempangan mati, dan askar yang membawa senjata bagi memperjuangkan kemerdekaan. Kalau kita lihat, itu daripada sudut konteks, mereka adalah pejuang pembebasan Al-Aqsa, mereka pejuang yang menuntut kepada kemerdekaan, maka tak ada masalah. Macam orang Malaysia pergi tengok Tugu Negara, macam orang Malaysia pergi Arkib Negara baca tentang sejarah, macam ibu bapa yang membaca buku teks anak dia yang cerita tentang pejuang kemerdekaan. Tuan-tuan tak gelar itu sebagai ekstremis dan keganasan. Sedangkan tuan-tuan tengok dekat Tugu Negara tu mayat penuh kat bawah. Yang kat atas tu duk pegang senjata. Mestilah tuan-tuan akan ingat, ni tak boleh, ni ekstrem, ni pengganas. Tetapi kita tidak ada perasaan itu kerana kita menganggap itu adalah pejuang pembebasan. Kita menganggap itu adalah pejuang kemerdekaan. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah kita nak tahu pendirian kerajaan dan adakah mereka menilai askar Palestin ataupun tentera-tentera yang sedang berjuang sekarang ini melawan dengan Zionis Israel ini dinilai sebagai militan ataupun pengganas. Kalau mereka mengatakan pakaian yang dipakai oleh orang Palestin dan Hamas ini adalah satu ekstrim dan menunjukkan keganasan, maka secara tak langsung mereka tidak mengiktiraf perjuangan mereka ini sebagai pejuang pembebasan yang ingin menuntut kepada kemerdekaan, akan tetapi mereka melihat pejuang ini sebagai militan ataupun pengganas. Jadi tuan-tuan ataupun kerajaan, adakah mereka melihat pakaian tentera umat Islam ini juga dilabel sebagai ekstrim dan pengganas? Sebagaimana yang berlaku di Terengganu apabila perarakan membawa senjata sebagaimana senjata yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW ini dilabel sebagai mengandungi unsur-unsur keganasan dan juga ekstremis. Jadi kita kena tengok konteks dia kat mana. Jika inilah pendirian Malaysia, bermakna Malaysia ada pendirian yang sama dengan Western world ataupun negara-negara barat yang lain yang pro kepada Israel, di mana negara-negara barat ini memandang Hamas ataupun pejuang di Palestin ini sebagai militan ataupun pengganas. Ini yang jadi masalah besar kepada khususnya majoriti umat Islam dalam negara kita Malaysia. Sebab itulah tuan-tuan, kita sekarang ini melalui ahli Parlimen Perikatan Nasional tidak habis-habis untuk mendesak agar satu usul dibawa ke Parlimen berkaitan dengan isu pendirian Malaysia terhadap Palestin ini, supaya kita dapat menilai apakah pendirian Malaysia terhadap krisis ataupun peperangan Israel-Palestin ini. Adakah kita duduk macam pandangan yang pertama yang saya bagi tahu tadi, Hamas ataupun pejuang di Palestin ini sebagai pejuang yang menuntut kemerdekaan di atas tanah mereka sendiri? So tak ada masalah lah.